Tolong aku, bang. Ajis. Ajis buat gila tak aku, bang. Aku dah menyorok dalam kebun pisang asing tadi. Tapi tak tahu mangkuk mana bagi tahu. Ui bang, jenuh keluar ni bang. Bang, aku tumpang kedai kau sekejap bang. Aku masuk ke belakang ni. Tak, orang tak nampak. Manalah aku tahu bang. Tak tahu, dia tiba-tiba nak letak aku. Dah semalam sikit punya bergencuk dengan minah handom baru tu. Tak ajak apanya, aku call abang banyak kali kan. Abang tak angkat pun. Takkan aku nak mesej bang. Buatnya terbaca dek kakak nanti. Siapa yang susah? Aku juga. Cerita apa bang? Tinggalkan dia? Mana abang dengar cerita ni? Dia tu tak habis mengamuk lagi. Dah pandai mengata aku yang jadi punca. Aku juga yang salah. Kena tinggal macam tu pun nak kecil hati. Macam tak biasa balik sendiri. Bang, cerita ni macam ni bang. Aku pergi dengan dia kat tempat biasa. Ada ayam baru. Indun. Semangat ni aku pergi dengan dia. Alih-alih, taklah macam mana pun. Biasa-biasa je. Bang. Kalau nak tahu, kutip tepi asrama kilang tu pun boleh dapat lebih cantik bang. Tapi aku bukan yang cik ayam pun. Saja lah pagian. Lama tak karok bang. Kalau biar lama-lama, nanti berkarat. Ilmu ni kita kena amalkan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon berbunga tapi tak berbuah. Itulah bang. Rugi abang tak ikut. Aku tak main lah Roma Irama bang. Aku ambil Jamal je malam semalam. Sekejap lagi saya nyanyi kat sini. Orang dengar, tak payah. Siapa Ajis? Ajis macam biasalah dangdut. Kalau ku pandang kelip bintang jauh di sana, saat ku dengan melodi indah yang bergema. Okey. Bang lagu dangdut je dah dia tahu. Tak ada peningkatan. Masih dia takut lama. Tapi bak golek, aku mengalah bang. Kena betul bang, kena plot dia teman menggolek bang. Baju plot singkat. Putih bang, putih. Dah bawa lagu Jamal bang. Faham lah. Lepas 5 lagu semput lah. Dia dangdut tak apalah. Jam pun dah hampir pukul 2 pagi. Mata pun macam kena gam. Aku ajak dia balik. Tak bang, dia buat tak tahu je. Terus dia nyanyi. Terus dia gilik. Lagu pun bukan yang dia nyanyi. Indun tu yang nyanyi. Dia gelik je. Suka sangat lah dia gelik. 10 kali ajak, 10 kali dia asyik cakap dengan aku. Aku nak tunggu apa lagi bang? Aku balik lah dulu. Jadi yang salah aku ke bang? Waktu nak seronok, lupa kawan. Bila dah susah, salahkan kawan pula. Aku ni bang, dah lah aku nak kerja pagi. Tiba-tiba ada budak bagi tahu aku yang dia mengamuk. Cari aku. Nak letak aku. Kenapa pula nak letak aku? Aku pun tak tahu punca bang. Takkanlah pasal aku tinggal dia nak letak aku. Dah tu, takkanlah aku nak tunggu. Orang tengah mengamuk. Baik aku lari. Kerja maksiat konon. Abang tu dah sebaik tak ikut kami. Kalau tak, dengan abang sekali dia nak letak. Mana aku berikan cermin ke? Cakap tak sempat bikin. Tak bang. Aku gurau je bang. Abang ni macam ni pula. Gurau sikit pun tak punya hati. Tak pantang macam ni bang. Gurau je bang. Jangan bang, jangan. Telefon ni pula. Aku gurau je. Ya. Nanti aku ajak abang sekali lah. Okay. Nanti aku keluarkan abang dengan dia.
Nama dia Luna, bang. Bukan. Bukan Luna Maya. Aku tak tanya pula, bang. Dah, tiba-tiba nak tanya babak dia pula. Bukannya aku nak pergi mengenang dia. Bang, sekarang ni, aku nak buat apa ni, bang? Dia tu tak bilang dia mengamuk. Agaknya lah. Ni, aku dah punya kerja. Esok mesti bos aku mengamuk, bang. Tak kerja. Tak bagi tahu. Telefon aku tinggal rumah lah, bang. Terkejut punya pasal. Terus aku lari di sini. Aduh, bang. Bang, rumah tak kunci, bang. Bang, minta tolong, bang. Tolong. Sekejap lagi abang tolong pergi kunci, Tolong, bang, Weh, apa video tu? Dia datang ke, bang? Depan kedai? Alah, bang, macam mana dia tahu, bang? Aduh, ini mesti ada mulut ni, bang. Dia dah masuk belum? Belum? Bang. Nanti kunci, bang. Dulu, bang. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Persoalan orang yang mengamuk ni sebenarnya agak kurang dikaji di negara kita ni. Kerana perkataan amuk itu sendiri adalah eksklusif milik bangsa kita. Sehingga kan perkataan itu diatasi oleh kamus-kamus barat. Sekiranya berlaku kejadian seperti yang kita bincangkan ni. Kita tahu perkataan di barat banyak dipengaruhi oleh perkataan Latin, Greek dan sebagainya. Saya tak pasti mengapa, walaupun sebegitu keadaannya, tidak ada perkataan yang menggambarkan fenomena amuk ni. Jadi kita tengok balik dekat barat, apakah di barat ni tak ada amuk? Tak juga. Kita dapat lihat kejadian seperti 2 orang pelajar di Columbine High School yang mengamuk dan menembak guru serta para pelajarnya. Juga kejadian di Bath School, Virginia Tech dan University of Texas. Kejadian amuk yang sama tapi tidak pula menggunakan perkataan amuk. Malahan tiada perkataan khas bagi kejadian-kejadian itu. Kapten James Cook di dalam log pengembaraannya mencatatkan definisi amuk pada 1772. Orang yang mengamuk adalah orang yang mabuk candu, berlari dari satu rumah ke satu rumah, membunuh siapa saja yang cuba mencederakan pengamuk dan siapa saja yang berhasrat menghalang tindakan pengamuk itu. Itu kata-kata Cook. Baiklah, kita kembali kepada soalan daripada yang bertanya sebentar tadi. Kalau di negara kita ni, amuk biasanya berlaku akibat tekanan perasaan yang melampau. Dan amuk juga biasanya terjadi pada orang yang tidak kita jangka akan mengamuk. Kalau orang tu sekejap-sekejap mengamuk, itu bukan mengamuk nama dia. Itu panas baran. Kalau ada suami yang asyik memukul isteri atau isteri yang asyik membaling pinggan mangkuk pada suami, itu bukan mengamuk, tapi itu keganasan rumah tangga. Orang yang mengamuk ni, kita tak dapat sangka dia akan mengamuk. Sama seperti kes yang kita bincangkan ni, akibat terlalu marah kerana ditinggalkan oleh sahabat karibnya, lelaki ni mengamuk. Sedangkan sebelum ni, individu ni dia tak ada rekod keganasan sama sekali. Dan mengikut kajian yang dilakukan oleh saintis, walaupun tadi saya bilang tak banyak, tapi ada juga sebenarnya, akibat tekanan perasaan yang melampau, otak kita ni sebenarnya merembeskan sejenis kimia yang merangsang tidak balas yang ganas dalam diri kita. Dan kimia ini telah menghalang pemikiran waras kita pada ketika itu. Kalau kita waras, otak kita akan memberikan isyarat bahawa mencederakan orang lain itu salah. Tapi ketika kita mengamuk, rembesan kimia tu akan menghalang rasa bersalah tu, malahan ada ketika itu turut menghalang rasa sakit dari sampai ke otak dan memberikan kekuatan luar biasa kepada si pelaku. Ada yang mengaitkannya dengan situasi ini, tapi ada juga yang mengaitkan tindakan ini dengan gen. Kemungkinan keturunan yang terdahulu sama ada datuk, nenek, moyang atau lebih lama lagi
ada sejarah agresif yang menurunkannya melalui gen. Tapi setakat ni, saintis cuma mengesan satu keluarga saja di dunia ni yang mempunyai kaitan sifat agresif secara langsung. Tapi dalam kes yang baru-baru ni, tanpa kejadian yang menyeluruh, kita tak akan dapat tahu punca dia macam mana. Hipotesis saya, kejadian itu berpunca daripada tekanan emosi yang melampau-lampau, yang tidak dapat diterima oleh individu berkenaan. Tapi tanpa penyelidikan yang menyeluruh, ini akan jadi hipotesis sajalah. Kalau tak jadi teori, tak ada siapa pun di dunia ini akan menerimanya. Dan saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada pusingan seterusnya. Baik, terima kasih. Betul tuan. Dia nak serang saya masa tu. Saya dah berkali dah cuba tenterangkan suspek. Tapi dia tetap mengancam saya dengan orang ramai. Ramai saksi tuan masa tu. Okey, tak apa. Saya cerita daripada awal. Masa tu saya dapat panggilan. Kata ada orang mengamuk dekat kampung tu. Jadi saya, sarjan dengan Konstabel Mamat, kita orang naik kereta peronda, pergi ke tempat kejadian. Lebih kurang dalam 10 minit lah sampai kat tempat kejadian tu. Masa kami sampai tu, kami lihat ramai penduduk kampung nak menenangkan suspek. Suspek masa tu dia pegang sebilah pisau. Lepas tu bila kami sampai tu, sarjan dengan saya cuba tenangkan suspek. Tapi masa tu suspek memang mengamuk tuan. Lepas tu dia ceritalah kenapa dia marah macam tu kan. Lepas tu kemudian sarjan dia arahkan saya untuk pujuk suspek lagi. Lepas tu sarjan masuk kedai dekat situ. Sebab masa tu kawan suspek tu ada kat kedai tu. Kawan dia yang menyebabkan dia mengamuk tu lah. Rasanya pasal sarjan pun nak tahu juga pasal apa yang menyebabkan suspek mengamuk. Masa tu tuan, tak tahu nak cakap macam mana lah tuan. Memang keadaan memang tak kawal. Suspek provok saya, suspek provok orang kampung. Lepas tu suspek dia nak nyerbu masuk tuan. Saya terpaksa mendengar suspek. Betul. Betul tuan. Saya terpaksa tuan. Saya terpaksa keluarkan pistol. Sebab saya tengok masa tu memang dia tak kawal tuan. Saya takut dia mencederakan orang kampung. Kalau tak pun mencederakan diri dia sendiri. Lepas tu makin lama makin dia tak sabar. Ya tuan. Dia cuba nak serang saya tuan. Saya nak buat apa lagi? Saya terpaksa lah lepaskan tembakan. Tuan, saya tahu prosedur untuk melepaskan tembakan. Masa tu, saya rasa tembakan adalah jalan terbaik. Sebab, kalau tak, ada orang ramai yang jadi mangsa. Saya tak melepaskan tembakan udara sebab ini bukan situasi kekecohan. Yang tak tenang cuma suspek je. Sebab saya tahu nampak dia memang tak stabil. Manalah saya tahu tuan dia ada rekod jenayah ke tak. Dari rupa fizikal dia memanglah dia nampak baik. Macam tuan pun nampak baik juga kan. Tak tuan. Bukan saya nak cakap tuan macam suspek. Tapi bila berhadapan dengan orang mengamuk ni tuan, kita berhadapan dengan situasi yang luar sedar. Orang macam ni boleh buat apa je tuan. Dia orang pun tak sedar apa yang dia orang buat. Kenapa tuan macam nak masalahkan saya pula? Tuan tak ada kat situasi tu. Tuan tak tahu macam mana rasanya. Macam mana rasa tertekannya. Macam mana nak buat keputusan sekelip mata. Orang tengok kemudian lepas semua tu jadi, memanglah senang cakap. Tu macam dalam surat khabar tu. Dalam TV. Lain yang cerita, lain yang dia report. Sekarang saya juga salah. Polis juga salah. Kalau polis tak buat apa, orang lain cedera, polis salah juga kan? Kenapa tak ada orang faham situasi orang macam saya ni? Dalam situasi genting, apa saja boleh jadi tuan? Tak tuan, saya tak mengatakan yang saya bertindak mengikut perasaan. Saya masih waras. Cuma saya minta tuan fahamlah keadaan saya yang terpaksa buat dalam keadaan tertekan tu. Ini melibatkan nyawa orang tuan.
Kami bukan yang bekerja di lapangan, bukan macam menteri. Ambil masa berbulan-bulan untuk buat keputusan. Itu pun lepas mesyuarat berkali-kali. Kami ada tanggungjawab, tuan. Kami sedar tanggungjawab tu. Tuan ingat saya suka tembak suspek? Satu tembakan, tuan, 1 bulan punya kerja pun tak habis. Kena isi borang lah. Kena siasat lah. Tuan tahu tak menyusahkan semua tu? Tapi dah tanggungjawab saya. Kalau saya kerja immigration, tanggungjawab saya lain pula. Ada orang peduli. Tuan peduli. Yang tuan peduli, yang menteri nak tahu supaya boleh tutup mulut rakyat. Itu senanglah nak dapat undi, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji bagi Allah kerana di atas limpah dan kurnianya kita bertemu lagi dalam kuliah maghrib mingguan kita. Jadi topik kita hari ini adalah nafsu amarah. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ni kita baca kat surat khabar, kita tengok berita televisyen, kita dengar radio, ada satu berita sedih yang mengejutkan kita. Seorang lelaki mengamuk ditembak polis. Cerita-cerita di sebaliknya tu, saya rasa tak perlulah saya cerita kat sini. Cukuplah kita bincangkan pasal topik ni. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Kenapa sampai begitu sekali? Sudah pastinya kerana kita dikuasai oleh nafsu amarah. Nafsu amarah ni kalau terlampau dibiarkan dan tidak dikawal, salah satu kesannya itu adalah mengamuk. Dan syaitan ni amat suka dengan orang yang penuh dengan amarah ni. Lagi hebat marah dia, lagi hebat syaitan tu menghasut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya perbuatan berbisik untuk kejahatan itu datangnya dari hasutan syaitan. Surah Al-Mujadalah ayat 58. Saya terjemah terus lah. Senang untuk tuan-tuan dan perempuan nanti nak catat kat buku tu. Okey, baiklah. Maka kita ni, tuan-tuan dan perempuan, kita harus mengawal amarah kita ni. Jangan duk suka-suka hati nak marah orang. Jalan sikit tersebab batu, marah batu tu. Sedangkan batu tu pun tak mau duduk tengah-tengah jalan tu. Ni pi marah batu tu, tak sedar diri lah tu. Lelaki-lelaki lah tak sedar diri. Batu berjalan tu asyik tengok jikaru lah. Kalau yang perempuan pula asyik tengok seorang lelaki. Muka ala-ala Raya Aziz. Tu memang tak boleh lah. Berangan sekejap, tersepak batu, marah kat batu tu. Siap pijak lagi. Bila tak pecah batu tu pula, tambah marah lagi, dia angkat batu tu, dibaling jauh-jauh. Nasiblah tak kena kepala orang. Lepas-lepas tu, bau busuk. Tengok kat tangan, rupa-rupanya, tahi kucing pula kat batu tu. Jadi tambah lagi lah marah tu. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Amarah ni cuba akan meningkatkan kemarahan kita je. Bukan nak memuaskan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berdoa. Kita ni dapat mengawal nafsu amarah kita ni. Bukannya susah pun tuan-tuan dan puan-puan. Banyak cara yang kita boleh lakukan. Rasulullah SAW ni mengajak kita. Kalau nak kawal kemarahan tu, kita lunakkan. Dan kita basahkan lidah kita ni dengan selawat. Banyakkan berpuasa sunat dan amalkan bacaan Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kita rasa marah lagi, cepat-cepat tarik nafas. Kemudian kita ambil wuduk. Kalau masih marah lagi, dah ambil wuduk tadi kan, pergi solat. InsyaAllah akan hilang marah kita tu. Dan satu lagi punca marah ni tuan-tuan dan puan-puan. Selagi kita tak cakap pasal kita cakap pasal sikap panas barat ni. Inilah punca yang lebih merisaukan, ialah sifat benci dan dendam. Kalau ada dalam hati kita ni tuan-tuan dan puan-puan benci
dendam. Pergi buang cepat-cepat. Benci dan dendam itulah yang akan mengundang rasa marah yang tak henti-henti. Ada dalam satu riwayat, Rasulullah SAW sendiri pernah berhadapan dengan kemarahan tatkala menyaksikan bapa saudara baginda Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh dengan kejam di perang Uhud oleh lelaki Habsyi yang bernama Wahsy bin Harb secara sembunyi. Dada Sayyidina Hamzah ni dia tebuk dan hati dan jantung dia ni dikunyah oleh Hindun bin Utbah, iaitu isteri Abu Sufyan, pemimpin tentera Quraisy masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh bayangkan tak bagaimana betapa marahnya baginda ketika tu. Nak dikatakan juga dalam riwayat, agak lama juga baginda berduka. Namun kemarahan baginda akhirnya dilembutkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kalau engkau bersifat kasar atau bersikap kasar dan keras hati terhadap mereka, tentulah mereka ni lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah kesalahan mereka. Surah Ali Imran ayat 159. Kalau nak baca lebih lanjut, boleh beli kitab Al-Mawzi oleh Imam Bukhari. Dan nak beli tak apa, boleh beli online. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nampaknya kita akan bincangkan sedikit lagi pasal nafsu amarah ni. Tapi sebelum tu, saya nak buka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menanyakan soalan. Dipersilakan. Encik tak faham, cik. Encik tak faham macam mana sakitnya hati saya. Kamu semua pun tak faham. Tak ada siapa pun di sini yang faham. Sakit hati ni, tahu tak? Bukan setakat sakit hati. Ni, sakit kaki, sakit badan. Letih macam nak mampus. Encik bayangkan macam mana kalau kawan baik encik buat macam tu kat encik. Kawan baik yang tinggal sebelah rumah sejak kecil, cik. Kawan baik yang setiap hari terjun berkubang dalam sungai sampai kecut jari. Kawan itulah juga yang jalan-jalan pada hari raya. Habis semua kampung ni, cik. Habis semua kampung ni kami singgah. Duit raya pun bagi 2 sama banyak. Encik bayangkan. Encik bayangkan kawan yang tu, cik. Kawan yang nanya saya. Encik tak marah? Kamu semua ni tak marah? Semalam dia yang ajak saya. Dia yang beri sangat. Saya dah cakap, saya tak ada duit. Dia cakap tak apa. Boleh pinjam duit dia. Pergi karaoke, cik. Mana cukup RM50. Dah lah perempuan Indon pula. Semalam ada yang baru, Filipina. Minum lagi. Takkan karaoke nak minum air mineral? Itu artis boleh lah. Jaga suara. Kalau tak ada 300 dalam tangan, takkan nak pergi karaoke, cik. Tapi dia cakap, tak apa. Boleh pinjam duit dia. Bila saya tanya kalau tak cukup, nak beli beras, ikan, sayur, boleh pinjam duit dia tak? Tak boleh pula. Kalau benda-benda lara macam ni, suka sangat dia ajak saya, cik. Encik tahu tak? Dialah yang mengajar saya benda-benda maksiat ni. Dialah yang mula-mula mengajak saya isap rokok. Kami kumpul duit sekolah. Tak makan di kantin, beli rokok. Tak ada duit beli rokok, isap rokok daun. Tembakau cap semut. Lepas tu dia mengajar saya main Street Fighter. Simpan duit pula, balik sekolah pergi arcade. Dia yang ajar saya macam mana nak buat abugin, elegant kan, sampai kalah Miss Basin, cik. Menang satu hal, habis duit pun satu hal. Semua dia, cik. Tapi malam semalam sampai hati dia dengan saya, cik.
Saya jalan kaki seorang diri. Dari bandar sampai ke kampung. Dari tengah malam sampai ke pagi, cik. Bukannya dekat. 6 jam. 6 jam jalan kaki, cik. Marah tahu tak? Dia cakap nak pergi tandas. Lepas tu terus hilang. Duit haram 10 sen pun dia tak bagi, cik. Saya tahulah dia dah bayar semua. Bilik, betina, air. Semua dia dah bayar. Tapi dah datang sama-sama. Balik sama-sama lah. Ini tak. Balik seorang-seorang je. Saya 1 sen pun tak ada dalam poket, cik. Nak ambil teksi tak boleh. Nak telefon, kredit habis. Nak pakai telefon awam, tak tahu ada lagi ke tak. Dia tak fikir semua tu, cik. Waktu nak sonok dia cari saya. Waktu susah, ada dia peduli. Dah, sekarang. Sekarang cik baik ke tepi. Baik ke tepi. Saya tahu dia ada kat dalam tu. Saya tahu macam mana nak ajar dia, cik. Nak sabar apa lagi, cik? Encik tak kena macam ni. Esok bolehlah cakap bersabar. Senang je sabar tu keluar dari mulut kan? Cuba kalau kau bayar encik buat encik macam ni. Encik nak sabar lagi ke? Saya kata tepi. Saya kata tepi. Saya kata tepi, cik. Kamu semua ramai-ramai ni. Semua ramai-ramai ke tepi. Ke tepi. Korang semua tak ada kaitan dalam cerita ni. Perhitungan ni antara aku dengan dia je. Kalau kau anak jantan, kau keluar. Kau keluar! Jangan berlindung di sebalik polis dengan orang ramai. Apa ni, cik? Encik nak tembak saya? Saya tak ada masalah, cik. Kenapa encik nak cari masalah dengan saya? Biarkan saya jumpa dia, encik. Lepas saya selesaikan dengan dia, apa je yang encik nak buat lepas tu, encik buat. Encik nak tangkap saya? Saya reda, encik. Saya reda. Saya sanggup hulurkan tangan saja, encik. Tapi sekarang ni, encik jangan halang saya, encik. Kamu semua pun sama. Jangan masuk campur. Dia tu siapa yang kamu nak bela? Ha? Bagi tahu aku. Bagi tahu aku. Siapa dia? Saya tak peduli, cik. Kalau encik nak tembak saya, tembak. Saya tak buat salah lagi. Jangan encik jadi musuh saya pula. Ni, baik kamu semua. Kamu semua ni tak bagi pilihan baik kat aku. Encik jangan menyesal. Encik jangan menyesal. Kalau encik nak halakan pistol tu, ni, kat sini. Kat sini, encik. Kalau encik nak tembak, encik tembak sekarang. Encik tembak sekarang.